berjaya di dunia, falah, najah. Dunia mereka berjaya. Orang kata gagal macam mana kalau hukum pada Allah Subhanahu wa taala, dia falah, berjaya di dunia. Wa sa'adatun fil akhirah, mereka akan berbahagia pada hari kiamat. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu yang mereka dalam sembahyang mereka, hati mereka tunduk. Hati mereka yang tunduk, hati yang bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, dia buat ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada kata tadi, jangan sampai kepada jika ini tidak berlaku yang bersih, wala yazkuruna illa qalila, hati yang kotor, tidak akan ada zikrullah padanya. Zikrullah tidak semestinya dengan menyebut, bukan menyebut Allah ke, bermunajat ke, memuji, tak itu sahaja. Tapi hati yang zikrullah ini, hati yang senantiasa takut dan penuh patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bisirri wal alan. Dalam masa mereka itu sunyi-sunyi seorang diri kah, orang ramai kah, tetap mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. So hati yang takut, hati yang khusyuk kepada Allah, hati yang khusyuk kepada Allah, hati yang bersih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia katakan, jika tak sampai ke situ, mudzabzabina baina zalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Hati yang berbolak-balik, kadang jadi Islam yang baik, semayang tak berhenti, kadang-kadang tinggal, cuti semayang. Tak apalah yang uzur, yang tak uzur pun cuti juga. Kadang-kadang jadi baik, kadang tidak berdapat. Mudzabzabin, kadang nampak bersama orang Islam yang sungguh-sungguh, kadang jadi bersama orang yang jahat yang sungguh-sungguh. Sebab ini dia katakan, wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Orang demikian itu orang yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mendapat kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan mendapat kemuliaan dalam kehidupan. Allah tidak mulia dia, malaikat tidak mulia dia. Inilah yang katakan bahawa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sebenarnya tidak melihat manusia pada zahirnya. Yang sebenarnya Allah lihatkan dulu kepada hati dengan amalan dia. Kalau hati ini bersih, pasti mengeluarkan akhlak yang bersih. Dan akhlak yang paling bersih, akhlak yang paling tinggi dengan Allah, Tuhan yang menjadikannya. Dan akhlak yang tinggi Allah Ta'ala ini, pasti mereka akan tunduk, patuh, sujud, beribadah hanya sahaja kepada Allah Ta'ala sahaja. Itulah maka pentingnya masalah taharah tadi dilihat, bukan sahaja luar, sampai ke dalam hati. Akhirnya insan itulah yang dikatakan insan yang benar-benar suci hatinya, suci jiwanya, suci akalnya, yang ditundukkan hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah maka tadi penting katakan bahawa bersuci itu anak kunci kepada ibadah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dato' Harundin, bayang tuan-tuan ulasan yang dibuat tentang kesucian yang lahiriah, yang batiniah, kesucian terhadap hati, terhadap jiwa, terhadap perasaan, kesucian terhadap niat, dan seluruhnya tuan-tuan dan puan, ada rahsia-rahsianya. Sebab itu malam ini kita membincangkan rahsia-rahsia di sebalik amalan fardu yang namanya sembahyang itu. Alhamdulillah,
menjawab soalan-soalan yang telah dikemukakan tuan-tuan. Saya harap anak-anak yang berada di luar negeri yang bersama-sama kita kepada ANN.com pada malam ini dapat menyaksikan dengan jelas. Anak yang berada di Mesir dapat menyaksikan, alhamdulillah, sedang mentelaah kitab-kitab mereka, kemungkinan mereka sedang belajar mengenai salat. Malam ini saudara, di Malaysia, di Masjid Sultan Abdul Aziz, masjid negeri di Shah Alam ini, kita bawakan acara secara terus-menerus tuan-tuan dan puan mengenai salat yang kita bincangkan dalam forum perdana ini. Saya nak pergi kepada Ustaz Ismail Kamus. Ustaz, saya nak bagi ada dua occasion Ustaz, dua situasi. Baru-baru ini di Stadium Bukit Jalil diadakan pertandingan akhir bola sepak antara Kelantan dengan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan menang 3-1 Ustaz. Okey. Orang yang menyaksikan disebut 90,000 Ustaz. Setengahnya datang daripada pukul 4 petang. Pagi-pagi cari tiket lah. Tapi kebanyakannya datang pukul 4 petang. Bila pukul 4 petang Ustaz, asar patut ada, maghrib patut ada, isyak tak apalah, mereka takhirkan isyak. Daripada ribu-ribu itu Ustaz, saya tanyakan kepada teman-teman, berapa yang sembahyang? Berbeza pula dengan satu program yang kita adakan di sini. Kerajaan negeri mengadakan dengan TV9 ni di stadium, di pekarangan stadium dekat sini. Pasal kita menyediakan suasananya, kita buat makitan. Makitan tu boleh meletakkan dalam 3,000 orang sembahyang. 3,000. Maghrib penuh Ustaz, dengan satu kuliah yang diberikan oleh Datuk Hasanuddin Al-Hafiz. Penuh. Artinya Ustaz, mengendalikan program apapun, kalau dapat dikembarkan dengan fasilitas-fasilitas sembahyang, orang akan sembahyang. Dan inilah yang berlaku. Itu yang saya sebut pertandingan bola, yang konsert-konsert yang berlaku di mana-mana, konsert demi konsert, konsert demi konsert. Yang kita laku exhibition, pertandingan-pertandingan berbagai-bagai lagi. Yang saya rasa penganjurnya tidak meletakkan salat itu sebagai salah satu kunci kepada penganjuran majlis itu. Dan kita dah buat. Saya ambil tuan-tuan Ustaz, ambil di Greenwood lah, di Gombak yang saya faham, yang saya tahu. Kita sediakan, buatkan surau dengan memakai kontainer tu, kontainer yang dibina khas. Allah, daripada awal sampai akhir tak berhenti-henti dalam kontainer itu. Daripada maghrib sampai ke isyak, penjual sembahyang, pembeli sembahyang, penjual sembahyang di pasar malam itu. Kenapa boleh dibuat? Dan kalau itu tidak dapat dibuat, bagaimana caranya? Dan apa tanggungan kita? Tanggungan kita, apa tanggungan kita dalam hal untuk meminta orang tentang sembahyang? Siapa yang meninggalkan sembahyang maka telah kafir terang-teranglah dia. Sila Ustaz. Ya, terima kasih saudara pengurusi panel utama, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT. Memanglah akhir-akhir zaman kita lihat tidak ramai orang mempedulikan solat itu. Memang Allah menyebut dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan oleh sibuk nak memperbanyakkan harta benda sampailah kamu meninggal dunia. Itu sebabnya kita lihat ya, Syekh Abdul Qadir Jalani pernah menjelaskan, katanya, man arada dunya waqtara al-akhirah aqaballahu bi sitti uqubat. Barang siapa yang utama